Okey, kita tunggu lagi berapa orang lagi nak masuk. Okey, jelas tak Ustaz cakap? Kalau jelas buat macam ni. Buat best. Okey, cantik. Okey, hari tu kita dah masuk berhuduk dah waktu solat kan? Tak ada cerita kamu tentang berhuduk dan waktu solat. Okey, kita akan mulakan. Okey, baca Al-Fatihah. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, Ustaz minta tutup speaker ah. Jangan buka speaker. Tutup mic. Okey, kita buka surat buku teks 106. Ada gambar ni. Buka surat 106. Dah buka ke? Dah buka ke? Okey. Okey, kita akan mulakan. Kita nak belajar hari ini adalah kita nak belajar tentang uh, rukun solat. Rukun solat. Jadi seperti mana kita tahu, kita nak solat ni kan, kita kena ada rukun-rukun yang kita kena patuhi dia. Maksud dia rukun-rukun yang mana kita kena ikut. Kalau kita tak ikut, maka solat kita tak sah. Tidak mensahkan. Tidak, Allah tak terima solat kita sebab solat tak sah. Contohnya apa dia? Contohnya kita nak solat, kita kena rokok. Kan? Yang tu rukun. Jadi kalau orang solat, dia tak rokok, dia berdiri terus dia sujud. Maka dia tidak diterima solat dia. Solat dia tidak sah. Jadi rukun ni adalah benda yang sangat penting. Kalau kita tak ikut, tidak, maka rukun yang kalau kita tak ikut ni dia
Tak sah lah solat kita. Jadi pentingnya. Jadi hari ni kita akan belajar tentang rukun. Okey, kita tengok sikit dia punya istilah dia. Apa maksud rukun? Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jadi kalau kita tak buat, dia tidak menghasilkan solat. Dia tidak dinamakan solat. Ataupun solat tu dia tidak dikira. Jadi rukun ni mesti kita kena buat. Jika tidak dilakukan, solat akan terbatal. Kan? Jadi kita kena belajar lah. Hari ni Ustaz akan ajak kamu tentang rukun solat. Dia agak panjang. Tak apa, tengok macam mana kita boleh, insyaAllah kita habiskan. Okey. Jadi kamu dah faham solat adalah, rukun solat ni adalah perkara yang mesti kita kena buat. Kalau kita tak buat, maka solat kita terbatal. Contoh Ustaz bagi kat sini, kamu kena sujud dalam solat, tapi kamu semayang Zuhur 4 rakaat, kamu tak sujud. Kamu berdiri je 4 rakaat, kamu berdiri. Kamu rokok, lepas tu kamu berdiri balik, kamu tak sujud. Maka tak sah lah semayang tu. Kan? Terbatal dia punya semayang. Jadi rukun ni sangat penting. Okey. Pertama, rukun solat ada 13. Jadi rukun solat ni ingat. Jadi rukun solat ni kamu kena ingat dia ada 13 rukun. Nombor 1, nombor 2 sampai nombor 13. Kan? Okey, yang pertama apa dia? Berdiri bagi yang mampu. Yang pertama. Jadi kita nak semayang ni kita kena berdiri tegak. Berdiri bagi yang mampu. Kalau orang tak mampu, macam dia sakit, dia boleh semayang atas kursi. Kan? Kalau dia tak mampu lagi, dia boleh semayang duduk. Kalau tak mampu, boleh semayang baring. Kan? Boleh semayang melentang. Ikut pada keadaan orang tu. Jadi kalau kita yang mampu ni, kita semayang dalam keadaan berdiri tegak. Diri yang baik, berdiri yang sempurna. Kan? Macam kita ni lah, kadang senang kita contoh kita kawat kan? Kawat yang kita tengok polis duduk kawat, ataupun macam kedet-kedet remaja polis kan, mereka duduk kawat kan. Kan mereka berdiri tegak tu, berdiri cantik kan. Selari je kita tengok, cantik je. Jadi kita berdiri tegak, kita nak bertemu dengan Allah, kita nak semayang, nak jumpa Allah, lagilah kita kena buat persiapan yang baik. Jadi kita kena, yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Yang kedua niat, iaitu berniat solat dalam hati ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dia sekali dengan niat. Kan? Allahu Akbar. Masa kita kata Allahu Akbar, dalam hati kita kena sebut, sahaja aku solat zuhur ke, contoh kalau semayang zuhur lah, sahaja aku solat zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah. Itu kalau kita ikut imam. Tapi kalau kita jadi imam, sahaja aku solat zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah. Jadi yang penting dia kan, aku solat fardu zuhur. Yang tu yang paling penting, keyword yang penting. Kerana Allah tu sunat. Jadi yang penting, kalau kamu tak sebut yang ustaz bagi tahu yang penting ni, maka tak sah kamu punya niat kamu. Jadi contoh sembahyang zuhur, ustaz terang tadi, sahaja aku solat zuhur. Yang tu, yang penting tu. Sahaja aku solat zuhur. Kamu kena bagi tahu, kamu kena niat dalam hati sahaja aku solat zuhur tu semasa kamu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Masa kamu duk sebut Allahu Akbar, dalam hati kamu kena sebut dah, sahaja aku solat zuhur. Ataupun sahaja aku solat asar. Tu kalau nak bertambah 4 rakaat mengikut imam kerana Allah. Tambah itu. 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, faham lah niat? Kemudian, kita tengok. Okey, contoh kat sini dia beritahu lafaz, cara kita nak lafaz solat. Contoh, solat subuh, usalli fardhus subhi rakaat ini ada lillahi ta'ala. Jadi solat subuh ni, sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi usalli ni dia sunat. Usalli ni kan kita sebelum sembahyang kita sebutlah usalli fardu subhi raka'ataini ada lillahi ta'ala. Kan? Jadi kita sebut sebelum solat. Fardu ni, usalli ni pun bukan rukun. Rukun ni yang ustaz kata kita kena sebut dalam hati tu.
sahaja aku menunaikan solat fardu subuh ke, sahaja aku solat sunat, sahaja aku solat fardu zuhur ke, sahaja aku solat fardu asar ke, yang tu yang rukun. Yang kita kena sebut dalam hati kita. Ha. Tapi usolli ni pun kalau kamu nak sebut tiada masalah kerana ia akan memudahkan untuk kamu niat. Jadi sebelum sembahyang kita sebutlah usolli fardu subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala. Contoh solat zuhur pada usolli fardu zuhri arba'an raka'atin ada'an lillahi ta'ala, sampailah solat Isya. Usolli fardu isya'i arba'an raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Yang usolli ni kamu sebut sebelum sembahyang. Kan kamu dah berdiri tegak tu. Kan kamu duduk berdiri tegak. Tu kamu pun usolli, contoh sembahyang subuh. Usolli fardu subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala. Lepas tu baru Allahu akbar. Baru macam tu. Kemudian kita tengok. Dia kata apa kat bawah tu? Dia kata niat dalam hati, muka surat 107 tu. Dia kata niat dalam hati adalah wajib. Dan lafaz niat ialah sunat. Jadi Ustaz kata tadi niat dalam hati, sahaja aku solat fardu zuhur, niat dalam hati tu adalah wajib. Kamu kena buat yang tu. Tapi kalau kita kata usolli tu sunat. Kan? Itu beza dia. Niat bahasa Melayu. Kalau lafaz niat dia bahasa Arab. Usolli tu dia lafaz niat. Kalau niat dalam bahasa Melayu. Okey. Tengok muka surat 108. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Kan kita angkat kan? Kita angkat. Macam ni kan? Allahu akbar. Masa kita angkat tu kita kena niat. Aku solat fardu subuh ke, sahaja aku solat fardu asar ke, sahaja aku solat fardu maghrib ke, niat dalam hati. Okey, yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Okey, yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Okey, jadi surah Fatihah ni adalah rukun dalam solat kamu. Kalau kamu solat kamu tidak membaca surah Al-Fatihah, maka solat kamu tidak diterima. Jadi wajib baca surah Al-Fatihah ni wajib. Okey, Al-Fatihah ada berapa ayat? Boleh tengok 108 tu ada 7 ayat. Ada bismillah sampai waladdallin. Okey, yang tu wajib. Lepas tu baru kamu nak tambah dengan surah ke, yang tu tiada masalah. Contoh bismillah, lepas baca Fatihah, kamu nak baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu tiada masalah, sunat. Cuma yang rukun yang sini yang penting adalah Fatihah yang kamu kena baca. Kamu kena baca dalam solat kamu. Kemudian okey, rukun dengan Tokmaninah. Tokmaninah. Apa maksud Tokmaninah ni pada? Maksud dia, kita tengok rukun yang kelima adalah rokok. Rokok dengan Tokmaninah. Okey, Tokmaninah ni adalah kita rokok, kita berhenti sat. Macam ni kan? Ni contoh ni, kamu rokok. Allahu Akbar. Kamu rokok. Sebelum kamu naik rokok tu, kamu kena berhenti sat. Yang tu dah namanya Tokmaninah. Kamu kena berhenti sat. Macam ni kan? Ni kamu berdiri, itu kamu pun baca dah Fatihah, kamu pun dah habis waladdallin amin. Itu kamu rokok. Allahu Akbar. Masa kamu rokok tu, kamu baca kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey. Jadi masa kamu rokok tu paling pendek kamu kena rokok sekurang-kurangnya dengan kadar tempoh kata subhanallah. Subhan tu bangkit. Contoh Allahu Akbar. Duduk sat, bangkit. Jadi Tokmaninah ni dia kena berhenti seketika. Macam tu juga sujud kamu kena berhenti sat, begitu juga rokok kamu kena berhenti sat. Yang tu maksudnya Tokmaninah. Jadi rokok dengan Tokmaninah.
Okey. Jadi rokok baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tu sunat. 3 kali. Maksud dia maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan kepujiannya. Baca macam tu. Okey kah? Faham tak? Tunjuk best kalau faham. Okey, baik. Kemudian kita tengok. Jadi kita dah belajar tentang rokok. Kalau kamu kena rokok, kamu baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian lepas rokok kamu bangkit semula. Dipanggil i'tidal dengan tumakninah. Jadi i'tidal dengan tumakninah maksudnya kamu kena bangkit, kamu kena duduk beberapa saat sebelum kamu nak sujud balik. Kan? Kan kamu rokok, ni kamu berdiri kan? Kamu rokok. Allahu akbar. Kamu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, lepas tu kamu bangkit balik ni. Sami'allahu liman hamidah. Duduk sat. Ni yang dinamakan sebagai tumakninah. Apa ni, i'tidal dengan tumakninah. Kamu kena duduk sat. Baca apa? Rabbana lakal hamd. Kamu baca Rabbana lakal hamd. Lepas tu baru kamu sujud. Okay, maksud dia apa Rabbana lakal hamd tu? Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Kan? Lepas tu kamu pun, lepas bangun tu, lepas kamu sebut Rabbana lakal hamd, kamu terus sujud. Kan? Sujud. Okay, pertama Ustaz terang balik. Pertama kamu berdiri. Lepas tu kamu baca Fatihah, habis Fatihah kamu rukuk. Kamu baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berdiri semula. Kamu berdiri semula. Kamu baca Rabbana lakal hamd. Lepas tu kamu sujud. Okey, kita tengok sujud. Muka surat 110. Muka surat 110. Sujud 2 kali dengan tumakninah sunat dibaca. Jadi sujud ni kalau kita semayang kita kena sujud 2 kali lah. Seperti macam yang kamu duduk semayang tu kan. Kita semayang sunat duha kat sekolah kan, kita sujud 2 kali. Jadi kamu sujud yang pertama tu, kamu duduk ni, kamu baca apa tadi? Rabbana lakal hamd. Lepas tu kamu turun sujud. Masa turun sujud tu kamu kena duduk sat. Kena baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca 3 kali. Maksud dia apa? Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan kepujiannya. Baca yang tu. Okey. Baca 3 kali. Lepas tu kamu pun duduk antara 2 sujud. Kan kamu sujud, lepas tu kamu bangkit sat kan. Tu dinamakan sebagai duduk antara 2 sujud. Lepas tu baru kamu sujud balik kali kedua. Jadi masa duduk dengan di antara 2 sujud tu pun kamu kena duduk sebentar. Baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Sampai habis. Lepas tu kamu sujud balik kali kedua. Baca yang sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Okey. Okey, Ustaz nak beritahu. Bila kamu sujud, kamu kena ada dia ada 7 rukun sujud. 7 yang kamu kena ada anggota sujud kamu kena dengan tanah. Ataupun kena dengan kalau kamu duduk semayang atas sejadah, kamu sujud kan, kamu duduk atas sejadah, maka apa yang kamu kena buat? Pertama sekali dahi kamu kena berlaga, kena duduk sujud lah. Kalau kita sujud, mestilah dahi kita berada di atas sejadah. Okey, pertama dahi. Yang kedua, 2 tapak tangan. Kan, kamu letak situ kan. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut. Lepas tu, semua hujung jari kedua kaki. Semua hujung jari kedua kaki. Jadi semua 7 lah. Hujung jari kedua kaki ni. Kaki kamu tengok hujung tu. Kalau kamu sujud, kamu kena bengkok kan. Hujung-hujung tu, jari kamu kena bengkok. Jadi, lutut 2, jari belakang 2, tangan 2 dengan kepala. Jadi inilah
yang sempurna sujud kamu, yang dikira sebagai sujud. Kena sujud macam tu. Dia ada 7 anggota sujud. Okey ya? Seperti mana yang kamu duduk sujud dekat yang kamu semayang macam biasa, kan kita sujud kan. Tapak tangan kita kena sejadah kita, kaki kita kena sejadah kita, lutut kita kena sejadah kita, kepala kita, dahi kita pun kena sejadah kita. Yang itulah cara sujud yang betul. Kemudian, kita tengok duduk. Yang ni rukun yang ke-9. Rukun yang ke-9 duduk tasyahud. Tasyahud akhir. Okey. Jadi duduk tasyahud akhir ni adalah rukun. Apa dia baca dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Yang ni tahiyat akhir kamu kena baca. Tahiyat akhir. Maksud dia duduk tasyahud akhir ni, duduk tahiyat akhir lah. Duduk macam kamu tengok gambar tu. Muka surat 111 tu. Muka surat 111 kamu tengok ada gambar tu kan. Gambar budak ni kan. Gambar ni dia tengah semayang. Gambar ni dia tengah baca tahiyat akhir. Okey, kamu tengok kaki dia. Kaki dia. Yang dia bulat tu. Okey, jadi maksud dia apa dia? Maksud yang Ustaz baca tadi, maksud yang tahiyat akhir tu, makna dia apa? Segala keberkatan dan penghormatan yang diberkati. Dan pujian bagi Allah. Salam sejahtera kepadamu, wahai Nabi, dengan rahmat Allah dan berkatnya. Salam sejahtera ke atas kami dan seluruh hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah. Okey, jadi tahiyat akhir. Okey, itu kamu sambunglah. Sampai baca dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Lepas tu kamu sambung dengan selawat. Yang tu rukun ke-11. Dalam tahiyat akhir ni dia ada rukun. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ saja. Kalau tahiyat akhir kamu baca sampai situ pun dah sah. Kan daripada at-tahiyyah sampai kamu selawat kat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ pun dah sah rukun. Dah sah kamu punya solat. Okey. Jadi kalau kamu nak tambah lagi, dia kata sunat dibaca selawat yang sempurna. Sunat, kamu dapat pahala sunat pula. Okey, kamu tambah lah. Tambah ni sunat. Bukan rukun dia tambah. Dia tambah apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Sampailah habis. Maksud dia apa? Ya Allah, berikanlah kesejahteraan ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Nabi dan ahli keluarganya, sebahagian engkau memberikan sebagaimana engkau memberikan kesejahteraan kepada Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim lah, dan keluarganya. Ya Allah, berkatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya. Engkau maha terpuji dan maha mulia di seluruh alam. Jadi kita baca ni adalah tahiyat akhir. Okey. Kemudian memberi salam. Rukun yang ke-12, memberi salam. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang tu pun dah cukup. Kalau kamu kata, Assalamualaikum. Okey. Kamu pun pandang kanan, kata Assalamualaikum. Yang tu pun, Assalamualaikum tu pun dah
kita kata dah memadai. Tapi kalau kamu nak lafaz yang sempurna, kamu kata tambah Assalamualaikum warahmatullah, tambah warahmatullah, kan? Itu sambil pandang ke kanan. Salam pertama kena tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua belah kiri. Jadi maksud dia salam tu apa? Sejahtera dan rahmat Allah ke atas kamu. Lepas tu yang ke-13 adalah tertib. Okey, kamu faham tak apa maksud tertib? Tertib ni dia adalah rukun juga. Duduk leh kali. Maksud dia kamu, Ustaz ajak tadi kan, kamu kena berdiri tegak, lepas tu kamu kena baca Fatihah, lepas tu kamu kena rukuk, kamu kena sujud. Itu adalah dia punya tertib. Kan? Contohnya kamu nak makan aiskrim. Kan? Apa kamu kena pergi beli dulu. Kemudian kamu beli kena bawa balik rumah. Kemudian balik rumah kamu kena buka plastik dia. Kemudian buka plastik dia baru kamu boleh makan. Jadi dia ada step dia. Dia ada satu persatu. Macam tu juga semayang. Kita tak boleh tiba-tiba kamu tak rokok tapi kamu pergi sujud terus. Kan? Sepatutnya kamu kena rokok dulu. Tapi kamu pergi sujud terus. Kalau itu tidak boleh. Itu kamu telah melanggar. Kamu telah melanggar tertib solat. Jadi tertib ni adalah rukun juga yang kamu kena jaga. Jadi seperti mana yang kita belajar tadi, rukun yang pertama tadi sampai dah rukun yang 13 Ustaz ajak ni, kamu kena ikut tertib. Kamu kena ikut satu persatu daripada takbiratul ihram tadi kan. Lepas tu rokok, lepas tu bangun daripada rokok, lepas tu sujud, lepas tu duduk antara dua sujud balik, lepas tu tahiyat akhir. Semua dia ada satu sampai habis. Sampailah kamu bagi salam. Itulah tertib. Kamu tidak boleh. Sepatutnya kamu kena rokok, tapi kamu tak rokok, kamu pergi sujud terus. Tak boleh. Tidak diterima. Solat kamu tak sah. Okey ya. Faham tak? Tunjuk best sikit. Tunjuk best sikit. Okey. Okey, jadi akhir sekali adalah kita dah habis ya. Nanti Ustaz akan ulang balik. Kita dah habis. Tengok muka surat 13 ni. Sampailah. Jadi dia kata kat sini kita mesti melakukan rukun solat dengan sempurna agar solat kita sah. Jadi kalau kamu tak ikut rukun yang Ustaz ajak tadi dengan sempurna, maka solat kamu tidak sah, tidak diterima. Jadi untuk kalau macam kamu kalau boleh pergi sekolah macam kita sebelum ni kan, kita tak ada COVID, kita boleh pergi sekolah, maka Ustaz akan ajar, guru kelas akan ajar kamu semayang yang sempurna. Tapi sebabkan kita PKP, kita tak boleh nak pergi sekolah, maka Ustaz minta kamu, kalau kamu tak tahu berkaitan dengan solat ni, kamu tanya mak dan ayah kamu tengok cara macam mana nak solat, macam mana nak sujud dengan baik, macam mana nak rukuk dengan baik. Tanya dekat mak dan ayah kamu. Jadi ataupun kamu boleh tengok buka YouTube, kamu tengok macam kartun, buka tu cara sembahyang lelaki, contoh cara sembahyang lelaki atau cara solat lelaki Islam. Okay, dia akan keluar cara ni kan, dia buat dalam bentuk kartun ke ada kan. Jadi kamu tengoklah cara dia buat tu. Yang tu untuk permulaan, untuk kamu nak tahu cara sembahyang dengan baik. Jadi kamu kena berlatih. Tanya mak ayah kamu macam mana nak sembahyang dengan baik. InsyaAllah kamu lama-lama kamu akan dapat sembahyang dengan baik. Dapat ikut rukun, dapat ikut dia punya sunat dia dengan baik, dapat ikut tertib dengan baik. Kan? Okey, jadi sekadar tu saja hari ni kita dah habis dah. Jadi nanti Ustaz akan ulang balik daripada awal. Kita belajar hari tu berkaitan dengan ibadah. Hari tu kita dah belajar tentang
Kita akan belajar tentang air dalam kehidupan. Nanti minggu depan kita akan belajar muka surat 88, air dalam kehidupan. Kita akan belajar mengenai air mutlak. Kita akan ulang balik supaya kita lebih faham apa maksud air mutlak, berapa jenis air mutlak, semua akan Ustaz bagi tahu minggu depan. Okey, jadi sekadar itu saja pada hari ini. Moga kamu dapat memahami apa yang Ustaz terang pada hari ini. Dan supaya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat semayang dengan baik. Kita dapat solat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, jadi sekadar itu saja. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.